Jadi Alhamdulillah pagi ini kita berada di salah satu taman syurga, iaitu kita berada dalam sesi yang ketujuh kuliah duha online kita. Alhamdulillah. Jadi saya nak mengalukan kedatangan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, ayah-ayah, dan kita ada peserta yang dari Kelira Ampang, kita ada peserta dari Bangsa Murni, kita ada peserta dari Jelatik, maupun kita ada juga peserta dari SP2, kan? Betul tak? Sekarang berapa orang? 20 orang dan dah kita dah 2 minit dah daripada tadi. InsyaAllah saya rasa kita boleh mulalah kan. Kita boleh mula dulu kita punya sesi kuliah kita pada pagi ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah kita sama-sama buka kita punya majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita syukur kehadrat Allah SWT kerana diizinkan untuk kita bertemu lagi pada minggu ini dalam meneruskan kita punya kuliah duha anjuran Ikram Titi Wangsa. Ahlan wa sahlan pada semua, daripada Kelira Ampang, daripada SP2, daripada Bangsa Murni dan juga ada daripada Jelatik. Saya difahamkan terima kasih pada yang hadir, dan kita tahu kebiasaannya pagi Sabtu ni waktu yang orang kata waktu yang selesa lah untuk kita bersama dengan keluarga. Tambah sekarang ni kita dah, orang kata dah boleh rentas negeri, mungkin ada yang pergi bercuti bersama keluarga kan, sebab dah lama sangat tak keluar rumah, keluar kawasan kita, so kita nak ambil angin kat luar. Mungkin ada juga yang berehat bersama keluarga di rumah, ada juga yang sediakan tengah-tengah sambil-sambil sediakan makanan, sarapan untuk keluarga. Alhamdulillah. Mungkin kita boleh buka juga kita punya kuliah duha online ni kat mana-mana pun, insyaAllah kita live Jadi apa pun yang kita buat pagi ni, kalau kita sama-sama kita buka, kita dengarlah sedikit, kita ambil manfaat dari apa yang akan disampaikan sebentar lagi. Jadi saya doakanlah semoga Allah SWT memberkahi masa yang kita berikan, masa yang kita peruntukkan pada pagi Sabtu ni untuk kita hadir ke sebuah saya kira sebagai sebuah majlis ilmu lah. Semoga juga Allah menurunkan keberkatan kepada kita serta memudahkan jalan kita ke syurga Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, wa man salaka tariqan falmisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Makna kata siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu tu, Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surga Allah SWT kan. Jadi kita memohon dan kita mengharapkan ganjaran itu Allah berikan kepada kita semua. Dan saya juga mendoakan supaya Allah memberikan kita semua, ibu-ibu, bapa-bapa, puan-puan, tuan-tuan semua kesihatan yang baiklah. Dan kita sekarang ni berada di fasa yang orang kata endemik ataupun post COVID-19 kan. Jadi semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik, kesihatan, dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengalukan kehadiran semua peserta, dan insya-Allah hari ini kita akan meneruskan sesi kita dengan sebuah tajuk yang agak menarik pada saya, sebuah tajuk yang agak menarik berkenaan dengan tafakur. Mungkin daripada kalangan kita mungkin ada yang tahu apa itu tafakur. Mungkin ada juga yang macam pesan dengan apa itu tafakur, berfikir. Mungkin kita pun tak tahu. So mungkin lepas ni kita akan dengar kupasan daripada ustaz kita. Tapi sebelum tu, insya-Allah sebelum kita pergi untuk mendengar sesi kuliah kita, cukup untuk saya memperkenalkan kita punya penceramah ataupun kita punya tetamu jemputan kita pada pagi ini. Kali ini kita bawakan seorang ustaz. Nama beliau adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Helmi bin Zainal Abidin. Ustaz Helmi lah adanya kita panggil Ustaz Helmi. Dan beliau merupakan lulusan dalam sarjana muda Usuluddin dan juga perbandingan agama di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIA lah. Sekarang ni beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Islam Al-Amin Gombak sebagai guru, muallim, dan beliau juga merupakan salah seorang ahli dalam asatidhah Islam wilayah Persekutuan lah. Dan beliau telah berkeluarga, dikurniakan sekarang ni dikurniakan 2 cahaya mata, betul lah Ustaz? Dan Alhamdulillah sebenarnya beliau baru saja dikurniakan cahaya mata dalam beberapa hari yang lepas.
Rasanya belum lagi sampai 7 hari kan Ustaz kan? Betul tak? Baru sangat dikurniakan cahaya mata yang baru. Jadi kita doakanlah supaya dilimpahkan keberkatan dengan kelahiran anak bayi yang baru, dan juga semoga anak itu membesar menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Jadi insyaAllah sebelum kita teruskan, just nak ingatkanlah, diingatkan pada peserta-peserta supaya kita tutup mic kita berilah tumpuan sepanjang sesi kuliah ni. Dan kalau kita ada soalan, nanti di ujung kita ada sesi soalan. Masa sesi soalan tu sama ada nak buka mic untuk bertanya, silakan. Dan kalau rasa macam nak tulis di ruang chat, ruang komen tu, silakan. So nanti di ujung kita akan at least kita akan cuba dapatkan beberapa soalan lah. So tuan-tuan perempuan boleh gunakan sama ada boleh buka mic, bertanya directly, ataupun juga boleh juga berkomunikasi di ruang chat lah, di ruang komen. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan kepada Ustaz untuk meneruskan sesi kuliah duha kita pada pagi ini. Tafadhal Majura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis, saudara Syukri Syarif. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita dibangkitkan lagi pada hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membangunkan kita, yang menghidupkan diri kita ba'da ma amatana, kan. Maknanya Allah Taala memberi kita apa lagi? Memberi kita peluang satu hari lagi untuk hidup. Dan jadi gunakanlah peluang yang kita ada hari ini untuk menambahkan lagi amal kebaikan untuk kita menjadi bekal untuk akhirat kelak nanti insya-Allah. Dan juga mungkin Allah Taala tambahkan lagi usia kita pada hari ini untuk memberi peluang kepada kita untuk bertaubat atas kesilapan kita yang semalam. Alhamdulillah. Jadi manfaatkan, syukuri nikmat kehidupan kita pada hari ini dengan sebaik-baiknya dengan amal kebaikan. Terima kasih kepada Ikram Titi Wangsa atas kesempatan ni. Ana daripada Ikram Pasang Batu lah. Okay. InsyaAllah sama-sama kita amal kebaikan ni, sama-sama kita takaful lah, sambil bantu-membantu insyaAllah. Jadi hari ini tajuk yang kita insyaAllah kita akan bincangkan adalah memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti yang saudara pengerusi sebut tadi, tafakkur. Tafakkur dalam bahasa Arab kan, okey, fakkar kan, fakir, fikirlah, yatafakkarun, afala yatafakkarun. Banyak dalam Quran Allah Taala ingatkan kita, bertanya kepada kita, apakah mereka tidak berfikir, apakah mereka tidak berakal, menggunakan akal. Jadi persoalan tentang berfikir ni suatu yang penting, bukan benda yang bukan yang mubah ataupun harus, bukan perkara yang sunat, tetapi bagi saya adalah sesuatu yang wajib. Sebab apa? Sebab setiap kurniaan Allah tu ada peranan dia, dan akal itu, otak tu peranan dia adalah untuk berfikir. Gunakan, kena wajib gunakan insya-Allah. Jadi hari ini apa yang kita nak fikirkan adalah memikirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, insya-Allah hari ini apa yang kita akan tu, insya-Allah pertama kita akan lihat kepada tadabbur surah Al-Imran. Siapa ada mushaf, siapa ada Quran boleh buka kan. Surah Al-Imran ayat 190. Lepas tu insya-Allah kita akan lihat
mengapa saya sebutkan bahawa berfikir ni suatu kewajipan. Kita akan lihat di mana Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahawa berfikir ni suatu kewajipan. Kemudian insya-Allah kita akan lihat bagaimana berfikir akan kebesaran Allah, bagaimana metod dia. Okey. Kemudian contoh berfikir akan kebesaran Allah. Kemudian ada lagi kemudian kita lihat juga hikmah. Hikmah, kesan apabila kita menggunakan akal untuk berfikir tentang kebesaran Allah. Muslimin dan muslimat, pada suatu malam waktu Bilal bin Rabah sedang nak melaungkan azan, tiba-tiba dekat masjid tu dia terperasan bahawa ada Nabi SAW sedang merintih, sedang menangis. Okay? Lepas tu Nabi Bilal pun tanya kan, kenapa wahai Nabi sedangkan engkau menangis bersungguh-sungguh ni, sedangkan engkau pasti dijamin syurga. Kemudian Nabi sebutkan apakah tidak boleh jadi orang yang bersyukur, dan Nabi lanjutkan lagi bahawa pada baru malam tersebut turunnya satu ayat. Ayat apa yang menyebabkan Nabi begitu berfikir? Iaitu ayat ini, daripada surah Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Ayat ni kemudiannya bila turun ayat ni, Nabi merintih, menangis. Dan apa yang Nabi risaukan, Nabi sebutkan iaitu Nabi risaukan apabila adanya umat yang masih tidak menggunakan akal untuk berfikir. Setelah turun ayat ini. Ayat ini adalah suatu perintah untuk kita apa? Kita lihat maksud dia. Inna fi, sesungguhnya, fi, pada khalqis samawati wal ard, pada penciptaan khalq as-samawat, iaitu langit-langit, bukan satu langit tapi jamak, banyak langit, iaitu lapisan-lapisan yang ada atas kita ni. Ada orang kata langit dunia ni, tetapi ada orang kata sampai lapisan orbit sebagainya tu pun dikira langit kan. As-samawat wal ard, bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, iaitu silih berganti, ikhtilaf bertukar, al-lail wan nahar, malam dan siang, la ayatil liulil albab, adanya tanda apa? Di sini disebutkan kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa? Liulil albab. Tengok perkataan ni, ulil albab. Yang ini yang kita insya-Allah antara outcome daripada hasil pembelajaran kita hari ini adalah kita nak berusaha jadi ulil albab, iaitu orang yang berakal. Bagaimana nak jadi orang berakal ni, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu Allah Ta'ala terangkan dalam ayat yang seterusnya. Alladhi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Yang pertama kriteria ulil albab ni, iaitu mereka ni yadhkuruna Allah, iaitu mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan baring. Ala junubihim ni atas dia punya pangkuan dia, ataupun nak kata sedang baring lah. Bila dilihat dalam tafsir, apa maksud dia kat sini? Iaitu ciri pertama orang ulil albab ni ialah mereka ingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap masa. Sama ada keadaan dia duduk, keadaan dia baring, keadaan dia berdiri, keadaan dia memandu, keadaan dia pergi berkelah, keadaan dia dalam keadaan dia beriadah, keadaan dia sedang menyiapkan makanan untuk keluarga dia, dalam keadaan dia apa lagi? Dalam semua keadaan dia zikir kepada Allah. Okey? Jadi kat sini ini ciri pertama ulil albab. Yang kedua ciri ulil albab, wa yatafakkarun. Mereka ni menggunakan akal untuk berfikir.
Ciri kedua. Yang pertama yadhkurun, yang kedua yatafakkarun. Berfikir. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang difikirkan? Banyak orang berfikir kan. Fikir nak tambah duit, fikir nak tambah apa? Nak besarkan rumah, nak beli kereta baru sebagainya. Ulil albab dia apa dia fikir? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Okay. Dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Okay. Jadi ayat ni macam ringkas kan, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tetapi nak mengamalkan ataupun mempraktikkan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ni satu benda yang besar. Sebab langit ni bukan satu langit yang kita kena fikirkan, berlapis-lapis punya langit. Al-ard, kecil ke bumi, bumi luas. Banyak benda yang kita kena fikirkan. Okay. Lepas tu seraya apa mereka buat? Mereka melahirkan rasa apa? Hasil daripada berzikir, hasil daripada berfikir, maka mereka spontan akan berharap kepada Allah, respon kepada Allah. Jadi manusia ramai berfikir, tetapi tak cukup berfikir. Ulul albab ni dia akan berkata apa? Rabbana, wahai Tuhanku, ma khalaqta hadha batila, tidaklah engkau cipta, khalaqta ni engkau ciptakan, hadha ni apa? Refer kepada semua ni lah penciptaan pujian, batila iaitu sia-sia. Okey, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Subhanak. Kemudian dia spontan juga daripada dia merasakan, dia reflect, dia merenungi penciptaan langit dan bumi, dia berzikir, merenungi, berfikir sebagainya. Dia dapat dapat tahu bahawa benda ni Allah Ta'ala tak jadikan sia-sia. Dan dia juga respon apa? Dia menyucikan Allah. Subhanak, maha suci engkau. Okay. Ramai manusia berfikir. Ramai orang dapat menyaksikan kehebatan alam. Okay. Dia lihat dia tengok National Geographic kan, rancangan National Geographic ke, dokumentari ke, banyaklah. Dia baca buku sebagainya, dia nampak kehebatan universe. Dia lihat matahari berbilion-bilion dah dia bercahaya. Berbilion tahun dah. Berbilion tahun dah. Dia bercahaya, dia membekalkan haba dan cahaya. Dia nampak kehebatan matahari. Tapi dia tak merasakan kebesaran Allah kat situ. Dia tidak menyucikan Allah kat situ. Jadi ulil albab apa beza dia? Dia menyaksikan kebesaran dan dia menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga melahirkan rasa apa? Merasa khauf. Bagaimana nak tahu perasaan khauf ni, iaitu takut ni? Dia juga spontan juga, fa ni maka kan, maka faqina adzaban nar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda yang kita nak bincang pada hari ini sesuatu yang serius, sesuatu yang penting. Sebab apa? Berfikir bagi orang mukmin bukan berfikir kosong. Berfikir orang mukmin dia akan melahirkan perasaan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Hari ini kita ada apa? Banyak kan istilah agung digunakan, yang di-Pertuan Agung, Setiausaha Agung, Mesyuarat Agung. Okey. Nak kata apa? Level yang tinggi kan, agung kan, supreme. Okey. Kalau Secretary General, Setiausaha Agung yang paling tinggi lah. Tetapi mengagungkan Allah iaitu merasakan betapa besarnya Allah. Okey. Betapa kita rasa takjub kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu tak boleh dibuat-buat. Okey, dalam satu hadis Nabi sebutkan kalimatan khafifatan 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Hadis ni pendek dan sangat mudah untuk hafal. Kalau boleh hafal bagus juga kan. Kalimatan, apa maksud kalimatan? Dua perkataan. Okey. Ni, kejap saya ada laser tak? Ni. Kalimatan, dua perkataan Nabi sebut. Khafifatan, khafif ni apa? Ringan. Dua perkataan ni bersifat ringan. Ala lisan, ringan pada lidah. Apa maksud ringan pada lidah? Mudah sebut. Mudah sebut. Tak berat. Bukan hafal satu juzuk, dua juzuk, tiga juzuk ataupun satu Al-Baqarah sebagainya.
thaqilatan, akan tetapi thaqilatan fil mizan. Apa thaqil? Iaitu berat, sangat berat dua perkataan ni, fil mizan, pada neraca timbangan. Dan kalimatan ni, dua perkataan ni habibatan. Habibatan ni apa? Dua perkataan dicintai ila Rahman. Ar-Rahman ni rujuk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua perkataan Nabi sebutkan yang ringan di lidah tetapi berat dalam timbangan. Apa maksud berat dalam timbangan? Iaitu banyak memberi pahala, banyak akan diganjarkan. Bahkan ianya sangat dicintai oleh Ar-Rahman, iaitu sangat disukai oleh Allah bila kita sebutkannya. Apa dia dua perkataan tersebut? Iaitu subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, satu. Yang kedua subhanallahil azim. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan-puan terus amalkan sekarang. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Benda ni nampak anda tak rasa susah tergeliat lidah nak sebut? Tak ada, sangat mudah. Within less 10 second, kurang daripada 10 saat, kita semua boleh ulang 10 kali saja. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sangat mudah. Kalau sambil masak ke, sambil memandu ke, berapa puluh kali kita boleh sebut kan? Subhanallah bihamdi. Ringan di lidah, tapi berat tuan-tuan dekat timbangan. Okay, bahkan ianya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kat sini. Pada bahagian pertama, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Dan juga Subhanallahil Azim, Maha Suci Allah Al-Azim. Tengok, lihat kepada perkataan Al-Azim. Al-Azim inilah yang kita nak highlight hari ini, iaitu bagaimana maksudnya adalah kehebatan ataupun keagungan. Salah satu nama Allah adalah Al-Azim. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Sebenarnya kita sebut Subhanallahil Azim ni banyak kali sehari. Waktu bila? Waktu bila kita sebut Subhanallahil Azim? Tuan pengerusi, waktu bila kita biasa sebut Subhanallahil Azim? Dalam solat. Waktu bila? Dia kata yang masalahnya orang bawah-bawah lepas tu. Waktu rukuk. Okay. Perasan tak? Itu WhatsApp ni tak berat tu. Orang lebih pada cari urukan, cari ustazkan masalah. Kejap. Alright, iaitu waktu kita tengah rukuk. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Perasan tak? Okay. Jadi, tetapi soalnya, adakah kita mengagungkan Allah dalam keadaan pada lidah saja ataupun pada hati, perasaan sebagainya? Okay. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Sebenarnya kita tengah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala hanya pada lidah semata-mata. Tidak pada perasaan, tidak pada penghayatan sebagainya. Jadi hari ini bagaimana kita nak mengagungkan Allah? Iaitu dengan berfikir. Dengan berfikir itulah kita dapat mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud Al-Azim kat sini? Al-Azim fa huwa azza wa jal azim fi dhatihi. Dia maha hebat pada zat dia. Azim fi sifatihi, azim fi af'alihi. Jadi kalau kita nak lihat pada zat, kita tak mampu. Kita nak tafakur. Nabi pesan kepada kita jangan berfikir tentang zat Allah, tetapi fikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berfikir tentang ciptaan Allah, kita akan nampak betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita memfikir tentang ciptaan Allah, kita akan kenal sifat Allah. Kita akan tahu kehebatan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah keagungan Allah? Keagungan Allah kita dapat lihat kat sini tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni adalah sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang agung. Okay? Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman ni Allah Ta'ala letakkan dalam Quran surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman tu syarat dengan berbagai nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan, dan Allah tanya kepada kita fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan? Sebab apa kat situ penuh dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Pemurah. Itu adalah sifat Al-Azim Allah.
Ar-Rahim, kasih sayang Allah, iaitu terhad kepada orang-orang beriman. Bagaimana Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita, bagaimana Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada kita untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan membimbing perjalanan hidup kita supaya tidak tersesat. Okey, ini semua adalah sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita perhalusi setiap satu ni, insya-Allah dia akan merubah sikap kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan dia akan merubah sikap kita kepada manusia sekeliling kita. Kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kita akan menjadi orang yang sangat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan menjadi seorang yang memerhatikan setiap tingkah laku kita. Ini semua adalah sifat-sifat yang azim. Kemudian kewajipan memikirkan keagungan Allah. Saya katakan bahawa benda ni wajib. Berfikir ni, keagungan Allah ni wajib, bukan benda yang sunat. Kenapa? Pertama, dalam surah Yunus Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ayat 101. Qul, katakanlah wahai Muhammad, unzuru. Bila kata ada fi'il amar, fi'il amar ni kata perintah, maka ia menunjukkan wajib. Allah Ta'ala perintahkan kita apa? Unzuru. Apa maksud unzuru? Perhatikan dan fikirkanlah. Unzuru ni dia bukan tengok saja je. Saya dah tengok, dia tak cukup. Dia ada perhati dan renung dan fikir. Okay? Jadi Allah Ta'ala kat sini menunjukkan apa fi'il amar kan? Perintah Allah Ta'ala supaya kita gunakan mata, gunakan akal, gunakan hati. Apa dia? Maza fis samawati wal ard. Apa yang ada di langit dan di bumi. Iaitu semualah kejadian yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُورُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amalan tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Panjang dia punya terjemahan. Ayat dia pendek je. Nak kata apa? Allah Ta'ala perintahkan kepada kita semua memerhati dan berfikir apa yang ada pada langit dan apa yang ada pada bumi. Namun begitu Allah Ta'ala kata cakap apa? وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ. Benda-benda ni, ayat-ayat, petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala bagi, sign, S-I-G-N sebagai ni, tanda-tanda ni semua meaningless, tak bermakna langsung. Dan an-nudhur ni, peringatan ni tak berguna langsung bagi orang yang tidak beriman. Dalam kata lain apa? Segala tanda-tanda ni hanya berguna bagi orang-orang yang beriman. Siapa kat sini orang beriman? Kita semua insya-Allah, tuan-tuan. Jadi untuk jadi orang beriman, sahutlah perintah Allah ini, perhati dan renungilah penciptaan pada langit dan bumi. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil bukti. Allah Ta'ala dalam bentuk apa? Dalam bentuk tanya kepada kita. Kenapa tak ada? Tadi nuzur kan, yang ini unzuru, yang ini tubsiru, iaitu basar. Iaitu Allah Ta'ala tanya kepada kita, perintah dalam bentuk pertanyaan. Kenapa kamu semua tidak mahu melihat serta memikirkan? Tengok dia terjemah kat sini, tubsiru ni bukan sekadar lihat, tetapi turut sama memikirkan. Macam mana kita nak tengok? Wa fi anfusikum. Nanti kita lihat antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau sebelum ni kita sebutkan pada langit dan pada bumi, tapi Allah Ta'ala sebutkan juga wa fi anfusikum. Sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah juga dapat dilihat pada diri kita sendiri. Pada diri kita. Okey? Pada akal kita, daripada kulit kita, pada tengkorak kita, pada tulang kita, pada lidah kita, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Seterusnya surah Yusuf. Berapa dah? Lagi 20 minit. Laju ni. InsyaAllah. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Yusuf. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Sadaqallahul azim. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang
semasa mereka pergi, ni bukan pagi, pergi dan datang. Yamuru ni berulang-ulang, melalui. Okey. Dia pergi, dia balik, dia pergi balik. Sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkan. Mu'ridun ni iaitu dia mengabaikan. Okay? Kita ke golongan macam tu tuan-tuan. Kebesaran Allah lalu depan mata kita. Bila kita awan yang berarak, matahari yang terpancar, pernah tak kita berfikir tentangnya? Sebab apa kita risau kita termasuk golongan yang ini? Wahum anha mu'ridun, iaitu tidak menghiraukan, mengabaikannya. Jadi nak bagi tahu apa ayat ini memerintahkan kepada kita kejadian-kejadian di langit dan di bumi, kebesaran Allah Subhanahu Taala ini wajib bagi kita untuk perhati dan renungi. Di situlah kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa Taala. Surah Al-A'raf, banyak sebenarnya kan dalil yang menunjukkan kewajipan kepada kita untuk menggunakan akal. Surah Al-A'raf ayat 179. Allah Taala sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sadaqallahul azim. Maksud dia apa? Sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam banyak daripada jin dan manusia. Kenapa? Kenapa? Lahum qulub. Mereka ada qulub ni jantung. Kalau bahasa Melayu dia terjemahkan sebagai hati kan. Mereka ada hati tetapi tak nak yafqahun, tidak mahu memahami. Walahum a'yun, mereka ada mata tapi la yubsirun, mereka ada mata tapi tak nak memerhati dan berfikir. Yubsirun ni bukan sekadar lihat tau. Kalau lihat tu ra'a ke kan, lihat kan, ataupun unzuru kan, yang zuru lihat. Okay, kalau yubsirun ni lihat dengan mata hati. Mereka ada mata, dia ada mata-mata tapi mata-mata ni polis pula jadinya. Ayun, jamak dia. Mata tak nak lihat dan perhati dengannya. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi mereka tak nak mahu mendengarnya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itulah seperti kal an'am. Allah Taala hina mereka. Mereka umpama apa? Al an'am, iaitu binatang-binatang ternak. Bahkan hum adall, mereka lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai. Hati-hati tuan-tuan. Ana ingatkan diri ana jugalah. Saya sendiri, iaitu kegagalan kita untuk menggunakan hati, menggunakan mata, menggunakan telinga untuk menyaksikan kebesaran Allah, itu termasuk golongan orang-orang yang lalai. Lalai. Bahkan mereka ini adalah yang Allah Ta'ala sebutkan sesat, bahkan lebih sesat daripada binatang-binatang ternak. Allah Ta'ala tak sebut binatang liar kan. Sebab apa? Binatang liar ni dia ada kehebatan dia kan. Tapi kalau binatang ternak ni, dia hidup dia memang dalam sangkar ataupun dalam kandang je kan. Okey, dia tak boleh nak survive sendiri. Ini kalau bincang ayat ni panjang pula. Okey. Jadi nak kata apa? Ini menunjukkan wajibnya menggunakan hati, menggunakan mata, menggunakan pendengaran kita untuk melihat, menyaksikan kebesaran Allah. Baik, seterusnya, bagaimana memikirkan keagungan Allah? Okay. Yang pertama, memahati dan merenungi. Alhamdulillah, kita dikurniakan nikmat mata. Kita dikurniakan nikmat mata. Kadang-kadang ada Allah Ta'ala tak beri nikmat mata kan. Ada orang buta tetapi dia punya jiwa dia, hati dia sangat terang. Kalau kita tengok hafiz-hafiz Quran tu, ada yang buta tau, tetapi hati dia sangat terang. Kita ni yang ada mata kan, gunakan kan. Yang pertama, bagaimana nak memikirkan keagungan Allah? Gunakan memerhati dan merenungi. Gunakan panca indera kita. Mata, telinga, okey, kulit. Kulit ni dapat merasa sejuk, panas, sebagainya. Okey. Kemudian
Ini dia. Inquiry. Ana inquiry ni apa ya? Inquiry ni perasaan bertanya. Okey, melahirkan persoalan. Benda ni sebenarnya saya ambil daripada mana? Saya ambil daripada bila kita nak buat eksperimen sains lah kan, kadang-kadang. Dia akan melahirkan satu persoalan. Persoalan bila kita saksikan, bila contoh kita saksikan awan. Awan tu besar, putih kan. Kalau kita naik kapal terbang tu kita nampak kan. Kapal terbang tu naik atas awan, kita nampak satu layer kan awan tu. Bila kita lihat, perhati, kita renungi, akan kita bertanya. Kita lahir curious, nak bertahu. Itu penting. Okay, kadang-kadang anak-anak kita kan, sekarang ni anak saya umur 4 tahun. Sepasal nak tahu pasal kenapa. Semua benda kenapa. Okay, kenapa tu, kenapa ni, kenapa tu, kenapa ni. Kadang-kadang tu penat nak layan kan. Begitu sebenarnya inquiry tau, kita nak tahu tu. Kenapa awan tu putih? Kenapa awan tu layer dekat situ kan, lapisan dekat situ, kenapa dia tak naik tinggi? Kenapa dia tak bawah sikit? Kenapa kat situ? Kenapa dia berlapis-lapis? Kenapa bentuk dia macam gumpal-gumpal? Kenapa tak straight aja? Okay. Kemudian bila lahirnya inquiry tu, kita akan mendorong untuk kita membaca dan mengkaji. Jadi umat Islam adalah satu umat yang Allah Ta'ala perintahkan pertama sekali adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kewajipan pertama bagi umat Islam, dia bukan kewajibkan kita solat. Okay. Kewajipan kita umat Islam yang pertama sekali dalam Gua Hira tu yang Nabi terima adalah kewajipan untuk membaca. Bila kata membaca iaitu exploring atau mengkaji. Bila kita kaji, kita buka. Sekarang ni Google macam-macam ada. Tanya dalam Google kan, kenapa awan tu bergumpal-gumpal macam tu? Kita lihat. Lepas tu kita kaji. Lepas tu kemudian berapa dah? 15 minit lagi. Berbincang dan berbahas juga dapat. Okay. Berbincang dan berbahas ni sebenarnya membuka akal fikiran kita. Kita tanya kawan, kita ajak berbincang dengan kawan kita. Kalau kat kedai mamak tu, cuba create perbincangan macam tu kan, tentang kebesaran Allah SWT. Tapi orang pelik pula, biar kenapa Abang Haji ni tiba-tiba cerita pasal benda ni kan? Biasa cerita pasal bola. Okay. Cerita pasal kereta ke kan? Hari ni tiba-tiba cerita pasal awan. Kan? Tapi sebenarnya itu menambah iman. Okay. Wujudkan perbincangan kat kedai kopi, kat kedai mamak tu, perbincangan yang menambahkan iman. Bincang tentang kebesaran Allah. Baca kan, tengok matahari. Matahari ni setiap hari dia produce berapa banyak haba. Kan? Kita bertanya. Kita mengkaji. Kita berbahas, bertanya, berbincang. Kemudian last kali, bukan last kali, sebenarnya boleh lagi, mengaitkan dengan kalam ilahi. Ini kenapa kita kaji, bila kita lihat, ada tak Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran? Okay? Ada tak bila kita jumpa apa yang kita, pertanyaan-pertanyaan kita dalam diri kita tu, kita jumpa dalam Al-Quran, Masya Allah. Waktu tu kita merasakan betapa hebatnya Allah SWT. Itulah perasaan ta'zim tu lahir kan, iaitu mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, bukan sekadar kat lidah. Okay. Apa yang kita fikir, apa yang kita buat study, apa yang kita research tadi, explore tadi, rupanya Allah Ta'ala dah mention dalam Quran. Itu betapa itu barulah kita merasakan, wah, nikmatnya mengagungkan Allah. Gembiranya kita mengagungkan Allah SWT. Okey, contoh memikir, banyak benda kita boleh fikirkan. Jadi hari ini dalam kesempatan, dalam berbagi berapa minit ni, lagi 15 minit kurang lebih ni, saya nak kita mengajak lihat kepada keagungan Allah yang kita boleh lihat pada diri kita. Pertama ialah sistem pencernaan manusia. Yang kedua, penciptaan manusia. Ketiga, kitaran air. Keempat, sistem pernafasan manusia. Semua ni kita tak ada manusia, tak ada manusia yang ada hari ni boleh boleh survive tanpa ini, empat benda ni. Ada tak manusia yang hidup tanpa sistem pencernaan? Boleh dihidup tapi tak lama lah. Okay. Nanti kita lihat apa maksud sistem pencernaan tu. Ada tak manusia yang hidup tanpa ada penciptaan manusia? Lagilah pelik kan. Ada tak manusia hidup tanpa bergantung kepada air? Semua kita bergantung kepada air.
Okey? Dan kemudian ada tak manusia yang hidup tanpa pernafasan? Okey? Kalau kita lihat hari tu COVID-19 tu dia attack kepada sistem respiratory kita kan, pernafasan kita. Yang pertama, sistem pencernaan manusia. Kat mana yang Allah Ta'ala perintahkan kita kaji benda ni? Iaitu dalam surah Abasa. Okay. Sorry. Allah Ta'ala sebutkan apa dalam surah Abasa ni? Abasa. Fal a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Pendek je. Pendek je. Tetapi bila ulama dia bahas benda ni, dia nampak betapa apa benda yang Allah Ta'ala nak perintah kat sini, iaitu suruh perintah kita apa? Maka hendaklah manusia melihat kepada ta'ami. Apa ta'ami? Makanannya. Bagaimana kami mentadbirkannya. Dia bukan makan je. Kalau kata fal yanzuril insanu ila ta'ami, kita tengok popcorn kita, dah tengok dah. Ataupun kita tengok kuih jemput-jemput kita, dah tengok. Tak ada apa pun. Kan, klik-klik, tak ada apa pun. Minum teh ais kan, teh tarik kan. Sedap, tak ada apa, okey, no problem. Tak, bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita renungi bagaimana jemput-jemput tu ataupun apalah, teh tarik ke apa yang kita ambil pagi tadi kan, roti canai ke, nasi lemak ke, apa, kari pak pusing ke. Okey, kita lihat. Pertama, nak kaji satu-satu dah jadi panjang nanti kan. Pertama kita lihat gigi. Pernah tak kita bangun pagi kita bersyukur dengan nikmat gigi? Pada gigi ni, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada gigi tu kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala tak jadikan gigi kita ni semua sama. Gigi kita ni ada gigi kacip, ada gigi taring, ada gigi gerham, ada rahang atas, ada rahang bawah. Dan setiap gigi ni, saya ambil ni daripada buku form 2 form 2 pula, darjah 4. Tengok buku form darjah 4 pun kita boleh ambil pelajaran kan. Gigi kacip memotong makanan. Gigi taring menyiat makanan. Apa beza potong dengan nyiat lah? Lebih kurang lah. Okay. Gigi gerham memecah dan melumatkan makanan. Jadi Maha Suci Allah. Bila kita kaji benda ni, simple je. Kita merasakan betapa kasihnya Allah kepada kita. Betapa halusnya, betapa telitinya Allah nak memastikan bahawa kita hidup dengan selesa. Allah Ta'ala tak jadikan semua gigi kita ni gigi kacip. Allah Ta'ala tak jadikan semua gigi kita ni gigi taring. Allah Ta'ala tak jadikan semua gigi kita ni gigi gerham. Depan lain, tepi lain, belakang lain. Ada tak ibu ayah kat sini yang aturkan gigi anak dia? Tak ada. Melainkan kalau pergi dentist tu adalah yang pakai braces tu cerita lain lah. Okay. Ini gigi lahir-lahir ibu ayah dia tanam gigi anak dia. Tak ada. Kalau adalah, tahu-tahu adalah juga teknologi tanam gigi kan, tapi mahal gila lah kan. Tapi Allah Ta'ala bagi kita percuma. Tapi berfikirlah. Berfikir. Lepas tu adanya lidah nak merasa, adanya bibir, semua ni ada fungsi dia. Bila kita lihat, kita merasakan, ya Allah, banyaknya nikmat. Pada gigi ni je kita tak terhitung nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Kalau kita tanya kan, mungkin ada dalam ni kawan-kawan kita ke, pakcik ke, yang gigi dah pakai gigi palsu kan. Kita akan renung balik, ya Allah, besarnya nikmat ada gigi masa muda-muda. Masa muda-muda ada gigi, jarang fikirkan nikmat gigi tu kan. Bila dah tak ada gigi, baru terasa, ya Allah, besarnya nikmat gigi. Satu gigi hilang pun jam lah. Okay. Kemudian ini pula sistem pencernaan. Makanan masuk kat mulut. Lepas tu ada kelenjar air liur. Air liur menghasilkan air liur. Okay. Kalau tak mulut kita kering, bayangkan mulut kita kering, selesa tak nak makan. Siapa yang menciptakan kelenjar air liur ni? Siapa yang memastikan air liur ni sentiasa terkeluar? Ada tak satu orang manusia yang paling kaya ke, yang paling hebat ke, dia kontrol kelenjar air liur dia? Tak ada tuan-tuan. Semuanya Allah Ta'ala yang dah set up kan kelenjar air liur. Nak memastikan mulut kita sentiasa basah. Lepas tu adalah sistem mencerna. Lepas tu sampai kat bawah ada esophagus. Ada kat sini yang buat esophagus dia sendiri? Tak ada. Allah bagi juga. Lepas tu hati ada keluarkan
istilah dia kan, apa nama pun lupa. Enzim, enzim dekat perut. Masuklah apa benda pun dalam perut kita. Tak adalah apa benda pun, tak semua benda lah, hampir semua makanan kita masuk kat sini, perut terima, dia hadam. Kita tahu dia hadam je, kita tak tahu macam mana dia hadam. Adanya empedu, adanya hati, adanya pankreas yang keluarkan enzim-enzim ni. Ada tak sesiapa manusia yang mampu kontrol dia punya enzim? Tak ada, tuan-tuan. Melainkan kalau ada ke? Anda pun tak tahu. Mungkin ada teknologi terkini ke? Yang dia mampu kontrol enzim dia. Sampailah masuk ke usus besar, usus besar ya, usus kecil, usus besar, lepas tu keluar. Luar daripada kawalan kita semuanya, tuan-tuan. Bila kita ambil masa kita renungi, ya Allah, hebatnya aturan Allah Subhanahu Wa Taala nak memastikan aku dapat cukup makan. Makan aja tak cukup kalau tak ada sistem pencernaan. Bayangkan kalau satu orang manusia kaya tetapi ada masalah pencernaan, gigi tak ada, hilang nikmat. Ada masalah pencernaan, hati rosak, tak boleh nak cerna, ataupun perut dia masalah. Banyak kalau kita renungi kat sini nikmat Allah. Kemudian proses kejadian manusia. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Panjang. 5 minit lagi. Anda nak tunjuk satu video ni. Tapi video ni sendiri dah 5 minit. Saudara Syukri, kita sampai pukul berapa maksimum? Tak apa, boleh. Kita boleh extend sikit 5 minit. Boleh. 5 minit? Boleh 5 minit lagi. Maksudnya tambah lagi 5 minit. Jadi, tambah lagi 5 minit. Sempat juga nak tengok video. Alright. Okey, ini pula Allah Ta'ala ceritakan, bagi tahu kepada kita bagaimana proses kejadian manusia dalam perut ibu. Kan? Ada video dia 5 minit tapi tak sempat nak tunjuk kat sini kan. Nanti kalau ataupun sekejap. Kenapa? Sekejap. Mana video tu? If you wear glasses or contacts, you must see this. An award-winning doctor reveals that Okey. Ini Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran semua proses-proses yang melibatkan penciptaan manusia dalam perut. Iaitu daripada setetes air mani yang bercampur dalam surah Al-Insan. Okey. Kemudian apa lagi? Lepas tu kemudian berlaku, anak pun dah lupa belajar masa form 4 dulu kan. Kemudian air mani itu menjadi segumpal darah dalam surah Al-Mu'minun. Tak ada satu orang ibu, tak ada satu orang ayah pun mampu aturkan benda ni. Sama betapa dia hebat macam mana pun dia tak mampu. Semuanya dalam kekuasaan Allah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Lepas tu jadi tulang belulang. Kalau kita perhatikan kan, terutama macam alhamdulillah minggu lepas baru dapat ahli keluarga baru kan, anak perempuan, alhamdulillah. Kita lihat, menyaksikan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta anak kita. Mencipta anak kita. Kita lihat bagaimana daripada ibu dia kandungkan daripada perut kecil naik perut besar sikit, lepas tu mual-mual, muntah-muntah, semuanya luar. Kita pula dalam keadaan apa, kita keadaan risau pun ada. Takut apa? Takut gugur. Okey? Semua tu kita tak mampu buat apa kan. Kita berserah kepada Allah. Okey? Kita lanjutkan sikit lagi. Dan ujung sekali, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey.
Okay, masa dah tak banyak so tak boleh nak sekejap balik kepada slide tadi. Okay. So, bila kita menyaksikan kebesaran Allah tu, bila Allah Ta'ala bagi tahu, lihat pada ayat 14 ni, bahagian terakhir. Allah Ta'ala nak apa? Allah nak kita fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah nak kita akhirnya mengakui kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengakui kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ramai orang menyaksikan kehebatan Allah tetapi dia tidak membesarkan Allah. Ini masalah. Dia dapat menyaksikan, dia mengakui tapi dia tak nak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak komplit benda tu. Fikir tapi tak ada melahirkan iman, tidak menambah iman, itu tak cukup. Okay, proses kitaran air. Dalam surah Al-Waqi'ah, saya percaya mungkin kita dah biasa hafal surah Al-Waqi'ah ni. Allah Ta'ala sebutkan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Maksudnya apa? Selain itu, tidakkah kamu melihatkan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan? Ada kat sini, angkat tangan yang turunkan air daripada awan. Tak ada tuan-tuan. Ataukah kami yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan dia masin. Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Allah Ta'ala pastikan. Bayangkan kalau air yang turun dekat langit, airnya masin. Habis semua kita darah tinggi. Okay? Tapi Allah Ta'ala maha penyayang, maha pengasih. Dia turunkan air yang daripada langit. Air itu semua tawar yang boleh diminum. Sedangkan air itu tadi tersejat daripada laut. Sebahagiannya lah. Ada daripada tasik, of course. Daripada laut, air yang masin, naik, turun, jadi air tawar. Kenapa tak Allah Ta'ala jadikan air yang turun tu air masin? Kerana manusia tak boleh terima air masin. Akan sakit lah. Okay, darah tinggi ke ataupun tak boleh nak terima kan, akan menyebabkan muntah. Kita keluar balik, tak boleh nak minum air masin. Okay. Kita tengok kat sini, apa ada dalam surah Al-A'raf ayat 57, tak sempat nak ya. Okay, yang ini kita lihat bagaimana daripada laut ataupun daripada tasik ke, okay, tersejat dia naik kepada satu layer. Yang menarik tu, Allah Ta'ala aturkan gumpalan awan ni tak naik terlalu tinggi yang sampai ke apa, terkeluar daripada atmosfera kan, terkeluar sampai ke planet lain ke, tak. Dan tidak terlalu rendah yang menyebabkan ganggu pemandangan kita. Allah Ta'ala naikkan just nice. Siapa yang aturkan just, kalau kita naik kapal terbang tu naik sampai atas awan. Dan bila atas awan kita nampak awan tu sebaris je. Okay? Dia tak ada berterabur kan. Dia ada sebaris je. Itu semua dalam aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu awan bertiup. Tak adalah awan tu stay dekat kawasan laut aja. Okay? Dia bertiup ke darat nak memastikan bahawa kita dapat sumber air. Maha suci Allah. Benda tu berlaku free. Tak ada bil datang kat kita, bil datang tiba-tiba, ini bil untuk awan. Bil untuk penyejatan, kondensasi, tak ada. Semua Allah Ta'ala bagi free. Tinggal saja Allah nak kita apa? Bersyukur. Bersyukur tu mengakui kebesaran Allah. Ini sistem pernafasan manusia, subhanallah. Tak ada siapa yang boleh kontrol ataupun cipta dia punya paru-paru dia sendiri. Adanya yang bersifat lembab menyebabkan oksigen tu boleh, okay? Banyaklah, okay? Tak sempat tadi. Okay, kita terus lagi 11-3 minit. Jadi assignment lah ni kan. Jadi assignment kerja rumah, kaji tentang sistem pernafasan manusia. Dan bila kita kaji tu kita rasa, ya Allah, banyaknya nikmat kau bagi kepada aku. Okay? Hikmah memikirkan keagungan Allah, menghidupkan jiwa kehambaan. Kita hamba tapi jiwa hamba tu ada tak? Apa maksud jiwa hamba? Jiwa yang bergantung kepada Allah. Bila kita lihat tadi sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem kitaran air kita, betapa bergantungnya kita kepada Allah. Betapa kita ni nothing. Kita ni tak ada apa tuan-tuan dan puan-puan.
betapa kita ni sangatlah lemah, sangat fakir ilallah. Okay? Melahirkan khusyuk dalam ibadah. Bila kita lahir jiwa hamba ni, bila kita sujud tu kita akan rasa nikmatnya sujud. Ini kan, qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un. Berjayalah orang beriman, iaitu orang yang dalam solat dia khusyuk. Kita ramai orang solat tapi tak ramai yang mampu khusyuk. Sebab apa? Dia tak merasakan keagungan Allah dalam khusyuk dia. Macam mana nak lahirkan keagungan? Inilah tadi, berfikirlah tentang kebesaran Allah. Dan juga meneguhkan iman. Kadang-kadang manusia hari ni, terutama golongan atheist, ni panjang pula cerita pasal atheist ni, dia nak goyahkan iman kita adalah meragukan kita tentang alam ni tercipta tanpa pencipta. Tercipta tanpa pencipta. Yalah, atheist kan, dia tak percaya pada Tuhan. Tapi dengan kita berfikir, mengkaji Quran dan mengkaji melalui eksplorasi sains sebagainya, kita akan meneguhkan iman, bahkan boleh menjawab hujah-hujah orang-orang atheist. Atheist ni orang yang tak percaya Tuhan. Dia percaya bahawa semua ni by accident, secara kebetulan, semula jadi. Istilah semula jadi kan. Bumi ni tercipta sendiri kan. Langit ni tiba-tiba jadi sendiri, matahari ni jadi sendiri. Semuanya by accident, tiba-tiba kan, spontaneous kan. Melahirkan jiwa optimis. Dan kita juga bila merasakan kebesaran Allah, kita akan lahir jiwa yang berharap, optimis. Dan juga last sekali, mencerdaskan akal. Ini sebenarnya satu tajuk yang panjang juga nak dibahaskan, iaitu bila kita menggunakan akal, menggunakan penglihatan, menggunakan diri, kita akan melahirkan suatu perasaan. Iaitu perasaan apa, tuan-tuan? Betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita. Sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, senasian kau tak terkira. Kan? Macam saya ni tengah menggerakkan lidah ni. Setiap gerakan lidah yang kemudian adanya suara peti suara, semuanya nikmat Allah. Tak terkira, tuan-tuan. Akal yang sentiasa memproses maklumat sebagainya, semua nikmat Allah. Saya ni tak ada apa. Kan? Dan juga kedua, perasaan apa? Betapa bi'azamatillah. Inilah dia. Keagungan Allah. Bila kata, ya Allah, banyaknya nikmat engkau, ya Allah. Matahari yang sentiasa bersinar, aku tak mampu nak buat. Okay? Rasa haba daripada matahari memastikan aku ni tak sejuk, tak kesejukan. Itu pun nikmat Allah, kebesaran Allah. Dan melahirkan ibadah. Melahirkan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang ibadah tapi tak ibadah dalam keadaan tidak mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kita nak mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan mengagungkan Allah, dalam keadaan merasakan banyaknya nikmat Allah. Okay? Bila kita beribadah, kita rasa apa? Rendah diri. Kenapa kita rasa rendah diri? Betapa kita rasa kita ni tak ada apa-apa, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada apa-apa, kita nothing sebenarnya kan. Semuanya Allah Ta'ala bagi. Ghayatul mahabbah. Dan bila kita rasa banyaknya nikmat Allah beri kepada kita, kita akan mencintai Allah. Kita sayang kepada orang yang memberi kita kan, macam-macam. Tapi kita lupa, sebenarnya semua tu datang daripada Allah. Sebenarnya hakikat cinta tu hanya kepada Allah SWT. Dan tujuan ibadah juga adalah tujuan ketundukan. Dan itulah yang melahirkan khauf dan raja. Penghalang kepada memikirkan keagungan Allah ialah kesombongan, kemalasan dan suasana yang tidak menggalakkan. Okey, itu secara ringkas lah. Jadi sombong ni, manusia ni kadang-kadang berlalu depan dia berbagai bukti kebesaran Allah, tetapi dia tolak. Benda tu memang jadi mental block lah. Kadang-kadang sombong ni menghalang hidayah. Jadi kita berlindunglah dengan Allah daripada sifat sombong. Sombong ni menghalang ilmu, menghalang rasa tawaduk kepada Allah. Kemudian masalah juga memikirkan ialah malas. Mikir ni perlu kepada apa? Perlu kepada mengkaji, baca, berfikir. Tapi kalau malas tak boleh nak buat apa lah. That's why pagi-pagi kita minta apa? Allahumma inni a'udzubika minal ajiz wal kasal. Kita mohon lindung daripada Allah daripada perasaan apa? Lemah dan juga malas. Kadang kemudahan ada kan, data ada, boleh je Google anytime, tapi malas.
Okey, kita bentak pagi-pagi, siap pagi petang, jauhilah diri kita daripada sifat malas. Suasana, wujudkan suasana tuan-tuan dan puan-puan, suasana yang berbincang tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbincang tentang sains, tapi sains yang tak terhenti kat sains saja tau. Mengaitkan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wujudkan suasana tu. Tapi kalau suasana tu tak ada, tak membantu, tak jadi lah. Okey, jadikan rumah kita tu rumah yang saling mengingatkan tentang keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsira pada Ustaz Helmi. Helmi, ada lagi ke slide ataupun video sebenarnya? Itu memang dah habis lah. Sebab kita ada extra time lah kalau ada benda lagi. Okey, Datuk. Tapi cuma tadi tu lajulakan sikit kan. Mungkin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila saya tengok slide persembahan Ustaz ni semua, maknanya selama ni kalau kita tengok bila PKP buka je, ramai orang keluar KL pergi bercuti ke percutian bubble lah, macam-macam diorang hantar gambar di tepi pantai, tengok matahari terbenam, tu kan, gambar sungai, pulau, macam-macam. Bila saya bandingkan dengan Ustaz punya presentation hari ni, ya Allah, rupanya yang gambar-gambar dia hantar tu sebenarnya tak sampai setitis pun daripada selautan ilmu yang dikongsikan hari ni. Ya Allah, ya Tuhan, maknanya mereka tu menunjuk je kot. Tapi rasanya siapa yang hadir hari ni, memang saya ucapkan tahniah pada makcik-makcik yang hadir pada hari ini, kerana kita dah dapat ilmu yang bergunung-gunung berbanding dengan gambar-gambar yang kita tengok di Facebook yang kawan-kawan kita hantar. Mereka pergi jauh-jauh, Langkawi lah, pergi Terengganu lah, mereka hantar, mereka share gambar-gambar tu. Tapi hari ini kita dapat lagi banyak kebesaran Allah tu, lagi hebat, lagi memenuhi ilmu keperluan ilmu kita kepada mengagungkan Allah tu. Jadi maksudnya siapa yang tak pergi jalan mana-mana tu macam saya lah, duduk rumah jaga orang tua kan. Tak adalah saya rasa kecewa sangat bila dengar ceramah Ustaz ni, sebab walaupun saya tak pergi ke tempat-tempat yang cantik pemandangan tu, bila tengok ayat-ayat Quran, tengok slide ni tadi, saya kata Allah ya Tuhan, terlalu banyak keagungan, terlalu banyak nikmat-nikmat yang Allah beri untuk kita pada hari ini. Jadi itulah maksudnya apa yang saya nak share ialah kita jangan rasa sedih kalau kita tak dapat pergi ke mana-mana selepas PKP buka, tapi kita cubalah hilangkan kesedihan tu dengan mengikuti kuliah-kuliah Jadi insyaAllah bila kita ikuti kuliah-kuliah ni, kita rasa macam banyaknya lagi kehebatan-kehebatan Allah yang kita tengok sekeliling kita, yang kita dapat hari ni Contohnya Kak Hamidah, sayur-sayur tu itu adalah kehebatan Allah yang penuh dekat SP2 kan. Jadi ini adalah antara nikmat-nikmat yang kita dapat pada hari ini bila kita ikut kuliah Ustaz ni. Jadi memang kita nak harap sangatlah lepas ni kawan-kawan yang ada ni, jomlah kita ajak geng-geng kita yang lain tu supaya datang ke kuliah yang kita akan buat nanti. Sebab kita tak pernah terfikir tau, tak sangka. Nampak pendek je kuliah ni, tak sampai 1 jam, tapi ya Allah isinya dahsyat, memang sangat banyak yang memberi kelegaan pada hati kita. Okey, itulah saja. InsyaAllah saya setujulah. Saya rasa penyampaian hari ini sangat-sangat memberi kesan pada diri saya jugalah, terutamanya sebab kita ni hari-hari macam tengok diri kita tak pernah terfikir kan macam mana kejadian ataupun sistem pencernaan yang tadi Ustaz tunjuk, macam sistem pernafasan dan sebagainya tu, kadang kita take for granted lah. Maksudnya kita tak pernah terfikir, hebatnya Allah cipta sistem ni. Tapi bila kita datang hari ni, kita rasa macam betapa kerdilnya diri kita sebagai seorang manusia ni, dan betapa hinanya bila kita tak berfikir tentang keagungan Allah SWT. Jadi berfikir tentang kekuasaan Allah ni akan melahirkan peribadi yang sentiasa rasa diri dia ni kerdil, dan juga sama-sama dia akan sentiasa rasa bersyukur dengan nikmat yang Allah SWT berikan.
Wallahu a'lam. Jadi terima kasih sekali lagi pada Ustaz, dan insyaAllah kita raikan sebarang soalan kalau ada. Boleh tuan-tuan perempuan boleh buka mic ke, ataupun kalau nak bertanya di ruang chat pun silakan. Kita ambil 1-2 soalan kalau ada. Kita manfaatkan Ustaz. Kalau kita tahu mana Cuma nak tambah sikit lah tadi. Sebenarnya jiwa ulil albab ni, dia ke mana pun dia pergi kan, pergi bercuti ke, pergi pasar ke, pergi sungai ke, dia punya akal dia sentiasa memproses kan, bergerak, bekerja kan, dan mengaitkan dengan kebesaran Allah kan. Tak kisah kat mana pun, tak semestinya dalam masjid tau. Okey, fikir tentang kebesaran Allah ni bukan saja dalam masjid kan. Tengok ikan siakap pun nampak kebesaran Allah kan. Tengok pergi sungai, tengok pasir-pasir dalam sungai yang teratur, batu-batu, kita nampak kebesaran Allah SWT yang aturkan batu. So air yang mengalir, kita nampak kebesaran Allah. Jadi ke mana dia akan dua benda ni? Dia berfikir dan dia berzikir. Zikir, fikir kan. Okay, dia sentiasa jiwa hamba tu sentiasa ada kat mana pun, tak kisah kan. Tak terhad hanya dalam masjid. Allahuakbar. Betul. Saya rasa bertafakur dan berfikir ni juga adalah ibadah kepada Allah SWT. Itu juga adalah ibadah yang saya rasa yang mudah untuk kita laksanakan. Jadi saya ada ke soalan? 1, 2, 3. Ada? Kalau tak ada, saya kira sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi terima kasih daripada pihak penganjur. Saya wakil daripada pihak penganjur, saya mengucapkan ucapan terima kasih jazakumullahu khairan katsira pada semua yang hadir dan memeriahkan kuliah duha online kita pada hari ini. Terima kasih pada peserta dari Rampang, dari SP2, dari Pengemuni dan juga dari Legislatif, maupun ada juga yang saya tahu daripada kawasan ataupun daripada tempat-tempat lain sebab kita laksana dalam online, kat mana-mana pun kita boleh join kan. Sebelum kita tutup, ada sedikit daripada pihak penganjur dia nak ambil gambar. So kita nak ambil gambar bersama dengan Ustaz. Jadi sambil-sambil itu boleh ready tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, boleh buka video lah. Kita ready dulu, yang mana nak bersiap ke, nak bagi comel-comel tu, bolehlah sekarang. Sedikit pengumuman yang kita punya kuliah duha online kita ni akan diadakan 2 minggu akan datang lah, maksudnya berapa bulan tu. Nanti akan kita akan keluarkan iklan untuk sesi yang akan datang, sesi yang ke-8 insya-Allah. Jadi saya ucapkan tahniah pada yang hadir dan juga terima kasih banyak-banyak. Sebelum kita tutup, kita baca doa sikitlah tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana ya Allah bismil khatimah wa la ta'tim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tutup sesi kita dengan bacaan tasbih kafarah dan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.